Rosella ya, Rostia Akrab Kebangsaan ya, dan juga Tuan Roslan Pilos, sahabat saya daripada Majlis Akrab Kebangsaan. Pada hari ini saya Prof Mas Muhammad Aziz Shah Muhammad akan berkongsi, kita telah sediakan 9 tips ya, bagaimana ingin membantu individu yang ada masalah kesihatan mental agar tidak mewariskan masalah kesihatan mental mereka kepada individu lain, terutama dalam ahli-ahli keluarga yang kita sayangi ya. Sebab macam mana yang kita tahu ya, individu yang ada masalah kesihatan mental ni, mereka dalam kajian sebenarnya ada kecenderungan untuk mewariskan ataupun mempengaruhi ahli keluarga itu untuk sakit sama seperti mereka. Kerana ahli keluarga ni dia akan memandang, dia akan melihat, dia akan merasakan, dan setiap tindak balas daripada ahli keluarga yang mengalami masalah mental ni biasanya mudah dilampiaskan ataupun dilepaskan kepada ahli keluarga, dan kesannya ialah nanti ahli keluarga akan sakit penyakit mental yang baru, ataupun mereka akan sakit sama macam ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan mental. Sebab itu kita kena sedar benda ni dan kita kena bantu bersama-sama. Maksudnya masalah itu akan stop dekat kita saja. So kita kena tamatkan cerita kita pada hari ini dengan indah, dengan damai, supaya anak kita tidak akan mewarisi cerita yang tak baik. Stop. Maka mereka akan mulakan cerita indah mereka, dan mereka akan mulakan kehidupan baru yang tidak lagi bersangkutan dengan masalah diri kita. Okey, jadi dengan itu kita ada 9 tips ya. Jadi yang pertama, kita akan memahami fungsi kekeluargaan. Yang kedua, kita akan memahami masalah kesihatan mental yang dialami oleh individu tu macam mana. Yang ketiga, kita akan memahami keperluan membina psikologi anak yang stabil. Ini very important. Ini adalah parenting ni, psikologi perkembangan ni. Kita kena memahami secara asas dan praktikal saja. Yang keempat, kita kena tunjukkan kasih sayang kepada semua ahli keluarga. Yang kelima, kita akan tangani masalah dan stres diri kita dengan baik. Ini sangat penting ya. Saya ingat Ros dengan Roslan kalau tak cakap boleh tutup dulu kot mikrofon tu sebab ada suara. Minta maaf tuan. Ya. Okey ya. Dan seterusnya ialah yang keenam ialah kita satu ketika kita juga kena terangkan kepada ahli keluarga kita tentang masalah kesihatan mental yang dialami oleh kita supaya mereka faham, tetapi dengan had-had keadaan dan perspektif yang tertentu dan positif supaya anak-anak tidak terlekat dengan benda yang negatif. Yang ketujuh, apabila kita tidak boleh bertindak sendirian, maka kita kena tahu had dan limitasi kita sebagai pesakit mental. Kita kena minta bantuan pakar, terutama kaunselor, psikologis, psikiatris atau psikiatris, dan jika perlu bantuan ubat-ubatan, kita kena makan ubat. Maka ubat ni sangat penting sebab kita dah jadi relax, tenang bersama keluarga, bermain dengan anak-anak, senyum, kena makan ubat. Ataupun kalau kita bekerja, nak pergi office, nak buat grafik, nak berhadapan dengan orang lain, untuk atasi mood swing itu kita kena makan ubat. Ubat sangat penting untuk beri kita ketenangan dan membetulkan semula chemical otak dalam kita yang terganggu kerana masalah kesihatan mental itu. Okey, yang ke-8, kita kena pandai mencari sokongan sosial. Dan yang ke-9 yang paling penting ialah kita kena pantau keadaan kesihatan mental anak-anak kita. Jika dah ada simptom-simptom awal ataupun berjangkit daripada pemikiran kita kepada anak-anak, cepat-cepat kita kena tangani awal supaya dia tidak boleh merebak dengan keadaan semakin teruk. Dan kita kena ingat dalam kesihatan mental, kesedaran awal dan pencegahan awal tu very important, sangat penting. Banyak masalah dan kemalangan jiwa boleh diatasi jika kita sedar dan membuat pencegahan awal. Okey, jadi kita lihat yang pertama ya.
kita kena memahami sebelum sesiapa saja kita kena memahami fungsi kekeluargaan. Sama ada orang tu ada masalah mental ataupun ada ahli keluarga yang ada masalah mental. Ada mak yang ada masalah mental dan ada bapa yang ada masalah mental. Dan ada mak dan ayah tak ada masalah mental tapi mereka ada anak yang ada masalah mental. Schizophrenia, depression, anxiety dan sebagainya. Ya, jadi kita kena memakai, tapi kita walaupun apa masalah, konflik dan krisis dalam kekeluargaan, kita kena memahami fungsi kekeluargaan. Keluarga adalah satu entiti yang ada sekurang-kurangnya 2 orang, mak dan ayah, itu disebut keluarga. Dan ada keluarga yang dikurniakan anak, maka itu dipanggil mak, ayah dan anak. Ya, tapi kalau tak ada anak pun, 2 orang pun suami isteri pun dah keluarga. Dan jika tak ada anak, dia boleh ambil anak angkat. Maka kekeluargaan ni dia tidak semestinya ada pertalian darah. Tetapi apabila ada mak dan ada anak angkat dan dia menyayangi anak angkat tu macam anak dia, dan anak angkat tu menyayangi dia sebagai mak dan ayah, itu kekeluargaan. Jadi maksudnya ialah kekeluargaan itu adalah rules ataupun peranan yang kita mainkan. Sebab itu peranan ayah adalah untuk menjaga, memelihara ahli keluarga, dan peranan ibu pula untuk menjaga anak kekeluargaan dengan penuh kasih sayang, dan peranan anak pula untuk menceriakan keluarga, untuk bersama dalam kekeluargaan sebagai satu keluarga yang rapat. Sama ada pertalian darah ataupun tak, tetapi ada peranan rasa kasih sayang mak, ayah, anak, adik, abang tu. Itu dipanggil kekeluargaan. Oleh itu, masing-masing ahli keluarga kena main peranan masing-masing. Maksudnya, bila ada mak, ayah, adik, abang, kakak dan sebagainya, itu dipanggil individu signifikan. Individu signifikan. Individu signifikannya adalah individu yang sangat penting. Yang sangat-sangat penting. Sebab itu, jika kita pergi ke luar, kulit kita hitam, ada kawan-kawan kita, wah kulit kau hitam, ya, tak semua kawan kau hitam. So no problem. Itu biasa, itu stres biasa dalam kehidupan. Tetapi bila dia balik rumah, mak dia tak boleh cakap dia hitam. Mak dia tak boleh cakap dia hitam. Maksudnya orang lain boleh kutuk kita, boleh hina kita, boleh dera kita, tapi mak ayah tak boleh. Kerana jika berlaku tindakan emosi ini, lekatannya, emosinya sangat mendalam kerana kita individu signifikan. Sebab tu individu signifikan kena sentiasa menyokong dengan kasih sayang, bantu-membantu, dan dia macam ibu ayam tu, macam ibu ayam kan. Ya, jadi ayam ni pergi keluar kan. nak cari makanan cacing kan. Tiba-tiba dia berulang. Masa saya kecil-kecil lah dia berulang. Jadi saya pernah nampak berulang tu. Jadi anak ayam ni semua lari, duduk bawah kepak mak ayam tu. Jadi dia memelai, dia memelihara, dia memberi sokongan moral, dia jaga emosi dan sebagainya. Itulah yang kita mainkan. Peranan ibu yang penuh kasih sayang menjaga anak-anak, peranan ayah yang melindungi, menguatkan jati diri anak-anak dengan penuh kasih sayang, dan ahli keluarga lain, kakak abang dengan penuh kasih sayang. Ini adalah peranan kekeluargaan yang kita kena mainkan dan tidak boleh pinggirkan, kerana kerosakan dalam institusi kekeluargaan dia akan merosakkan masalah anak dan ahli keluarga, dan punca masalah kesihatan mental sebenarnya pada keluarga. Sebab itu, kalau hari ini, kalau kita lihat, sorry to say lah, kita lihat anak-anak yang ada masalah kesihatan mental, saya jumpa seawal 8 tahun. Ada schizophrenia, ada depression, ada self-harm, ya, seawal 8 tahun. Dan ada 10 tahun, 12 tahun. Dan sorry to say lah, jadi jika begini, biasanya yang individu yang paling signifikan, yang paling rapat adalah family. Dan ada banyak permasalahan itu sebenarnya berkaitan daripada ahli keluarga. Sebab itu keluarga kena mainkan peranan supaya mengukuhkan psikologikal anak dan bukan sebagai penyebab yang menyebabkan masalah kesihatan mental. Sebab itu daripada pemerhatian dan kajian yang saya jalankan,
saya menjangkakan bahawa masalah kesihatan mental kita, depression, anxiety, skizofrenia, bipolar dan sebagainya akan makin meningkat daripada tahun ke tahun. Punca dia ialah kerana kita mempunyai masalah kekeluargaan yang banyak konflik, yang rapuh, yang banyak penderaan, yang mempunyai masalah emosi, tekanan yang tak diselesaikan, dan ini akan membentuk anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan mental pada satu hari nanti kerana tak dapat diselesaikan dalam institusi kekeluargaan. Sebab tu saya melihat antara kaedah yang paling penting untuk menangani, mengurangkan masalah kesihatan mental ialah kita kena balik kepada parenting, iaitu ibu bapa kena sedar bagaimana aspek kekuatan psikologikal anak terbentuk dalam kekeluargaan untuk menghadapi dunia dia yang sebenarnya. Okey, jelas Okey. Jadi itu tips yang pertama lah Jadi kita semua kena memahami peranan kita dalam kekeluargaan.